Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita akan belajar tentang topik panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, untuk permulaan topik ni, kita akan belajar dulu tentang cara kita nak tukar unit. Okey, ni cikgu akan terangkan dulu secara keseluruhan untuk ketiga-tiga pecahan subtopik ni, iaitu yang pertama tentang jadual panjang. Okey, ni untuk tajuk panjang lah. Yang kedua, cecair, isi padu cecair. Dan yang ketiga adalah jadual jisim, kg dan G. Okey. Sekarang untuk video ni, kita akan belajar dulu cara untuk kita selesaikan pertukaran unit yang melibatkan topik panjang. Untuk topik panjang, kita ada 4 unit. Okey, 4 unit ni awak kena tahu. Okey, yang pertama km. km ni maksud dia kalau panjang adalah kilometer. Okey, ni adalah kilometer. Yang kedua m, meter. cm, sentimeter. Dan yang terakhir adalah mm, milimeter. Okey. Jadi singkatan dia untuk unit semua ni adalah km, m, cm dan mm. Okey. Macam yang kita biasa belajar kat sekolah. Okey. Cikgu awak mesti akan ajar km kepada m, kita kena darab 1000. Betul? Lepas tu M kepada cm. Nak tukar dia, kita akan darab 100. Manakala cm kepada mm, kita akan darab 10. Okey. Boleh faham setakat ni? Okey, bagus. Lepas tu macam mana pula kalau terbalik dia? mm nak tukar kepada cm. Okey, contoh mm kepada cm. Okay, anak panah dia ke sini, ke kiri. Anak panah ke kiri, maksudnya bahagi. Okay, kita kena bahagi sama 10. Okay. cm kepada m, bahagi 100. Okay. Yang terakhir m kepada km, kita akan bahagi 1000. Okay. Kalau perhatikan yang bahagian atas yang warna merah ni, semua cikgu buat ke arah kanan. Okey, maksudnya kita kena darab. Darab sebelah kanan. Kena tengoklah kalau sini ada 3 sifar, 3 kali bergerak. Okey, yang bawah ni pula tengok anak panah dia ke sebelah kiri. Jadi kita kena bergerak ke arah kiri nanti. Okey. Tapi cikgu nak ajar satu cara yang berbeza, terutamanya untuk murid yang baru je nak mula belajar tentang pertukaran unit. Okey, kita akan gunakan jadual panjang. Okey. Okey, tujuan kita nak guna jadual panjang ni adalah kita nak elakkan dari berlaku kesilapan. Okey, sekarang kita akan tengok jadual yang cikgu dah siapkan. Okey. Okey, tengok ya syarat kita nak guna jadual ni. Okey. Jadual panjang ada unit km, m, cm, mm. Okey, ada murid dia tertukar. Ada yang letak cm dulu, lepas tu m, tu km, lepas tu mm. Okey, maksudnya turutan tak betul. Okey, kalau turutan tak betul tak boleh Kita mesti guna turutan yang betul, iaitu km, m, cm, mm. Okey. Sekarang ni tengok. Cikgu sudah sediakan satu tips untuk hafal kedudukan km, m, cm, mm ni. Jadi km ni dia tulis sebagai kami makan. km, kami makan. M, Maggi. cm, cicak mati. Okey, lepas tu tiba-tiba tengah makan Maggi ada cicak mati masuk dalam Maggi tu. mm, lepas tu muntah-muntah. Okey, maksudnya dia tengah makan Maggi, betul ada cicak mati masuk dalam Maggi dia. Dia pun muntah-muntah lah, makan ada cicak kan. Okey, jadi nak hafal dia senang km, kami makan Maggi, cicak mati, muntah-muntah. Okey, itu saja untuk hafal kedudukan unit yang betul. Okey, lepas tu kalau awak perhatikan kotak dia berbeza. Okey, di bahagian km kita akan ada 4 bahagian. 4 kotak. M ada 1, 2, 3. cm ada 2. Dan mm ada 1. Okey, apa tujuan letak sini 4, 3, 2, 1? Okey. Macam awak dapat tengok kat sini, 4 digit sini, 4. Sini 3, 3. Cikgu dah susun dia kotak ni.
Jadi kena susun dia 4, 3, 2, 1. Semakin menurun nombor tu. Okey, lepas tu kena perhatikan titik perpuluhan ni. Okey, cikgu sebut, awak kena ingat. Ni adalah titik perpuluhan mm yang punya. Okey. Titik ni adalah kepunyaan cm. Titik ni m yang punya. Dan yang terakhir titik sini adalah kepunyaan km. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan macam mana nak tahu apa guna titik-titik ni. Okey. Untuk tahu dengan lebih lanjut, kita akan jawab soalan lah. Tapi sebelum tu satu lagi cikgu lupa nak bagi tahu. Okey, syarat untuk guna jadual ni, isikan nombor dari belakang. Okey, jika ada ruangan kosong, isi dengan sifar. Okey, nanti kita akan tengok macam mana. Okey, sekarang kita akan cuba jawab beberapa soalan. Okey, awak boleh cuba jawab sekali dengan cikgu. Sebab soalan ni sangat mudah lah sebenarnya. Okey, soalan yang pertama, kita akan gunakan jadual ni. Okey, contoh kalau awak tak nak guna jadual ni, tak perlu guna pembaris pun, tak ada markah pun. Awak buat je lah, awak boleh lukis sendiri. Okey, awak tulis je dulu mula-mula cara buat jadual tu. KM, M, kami makan Maggi, cicak mati, muntah. Okey, lepas tu buat garisan. Okey, buat garisan. Okey, lepas tu kena ingat kedudukan dia, nombor berapa bahagian tadi. Okey, kat sini 4, 3, 2, 1. Okey, ni dah tak payah ubah. Sini ada 2, tak kat tengah. Sini ada 3. Sini ada 4. Awak lukis macam tu je, tak perlu guna pembaris. Ni titik untuk KM, titik M, titik CM dan titik MM. Okey, macam tu saja. Tulis huruf, buat garisan ikut 4, 3, 2, 1 ni, letak titik. Okey, sekarang kita tengok cara nak guna dia. Okey, sebagai contoh soalan yang pertama, sifar perpuluhan 4. Okey, soalan ni ada perpuluhan. Perpuluhan siapa punya? KM punya. Okey, jadi titik KM kat sini kan? Okey, ni yang KM punya. Jadi awak salin je nombor ni. Sebelah kiri dia sifar. Sini 4. Okey, dia nak tukar kepada unit M. Okey, unit M ada 3 kotak. Ingat syarat dia tadi, isi dengan sifar. Okey, kita nak setakat unit M sahaja. Jadi, kat sini M sampai sini je, kita letak je sifar. Okey, jadi jawapan dia adalah 400 M. Okey, boleh? Okey, boleh, senang je kan? Okey. Seterusnya nombor 2. 1.17 km. Okey, ada titik perpuluhan adalah km yang punya. Kat sini maksudnya nombor tu nanti. Okey, depan dia nombor 1. Lepas tu 17. Isi kotak. Sebab dia nak M. Okey, sekarang M. Okey, bila dia nak M, ni titik M, tak perlu ambil, kat belakang tak ada nombor. Salin sahaja nombor ni. Okey, perlu tak kita ambil titik letak kat sini? Tak perlu Okay, sebab apa tak perlu? Sebab ni adalah titik KM. Kita nak guna unit M. Jadi, salin je nombor. Okey. Siap nombor 2. Okey. Satu lagi kelebihan awak guna jadual ni, jadual panjang. Okey, awak boleh keluarkan jawapan ikut unit yang soalan nak. Okey, contoh yang ni nak M. Yang bawah dia nak KM dan M. Okey, jadi dekat bahagian kotak KM ada 1. M ada 170. Okey, jadi boleh dapat 2 jenis jawapan. Okey, boleh Okey, seterusnya 85 M. Okey, tengok kotak M. Sini. 85 dari belakang isi 5, 8. Okey, dia nak suruh tukar kepada KM. Letak sifar dulu. Ni masih lagi kotak M. Letak lagi sifar sini. Okey. Sebab dia mesti masuk satu kotak KM. Dia nak unit KM kan? Okey. Salin nombor. Sifar 85. Okey. Tengok kat sini. Sini adalah unit KM. Bila unit KM, ni titik siapa ni kat sini ni? Siapa yang punya ni tadi cikgu beritahu? Ni adalah titik
km. Jadi kita kena tulis titik dia. Sebab ni km yang punya. Okey? Boleh? Okey, bagus. Seterusnya, soalan yang keempat. 940 M. Okey, sana dari belakang. Sifar 4 9. Okey, kita nak tukar kepada km. Okey, sama juga. Letak juga sifar depan ni. Masuk kotak km. Okey. Jadi, tengok kat sini. Dia nak unit km. Kita kena letak titik. Sebab ni adalah km yang punya. Jawapan dia adalah 0.94. Okey, sifar belakang perlu tulis tak? Okey, tak perlu. Sebab apa tak perlu? Sebab ni adalah nombor perpuluhan. Sifar kat belakang selepas titik tak ada nilai. Jadi jawapan dia adalah 0.94 km. Okey, seterusnya 2840 M. Okey, M. Sifar 482. Okey. Nak tukar kepada km. Terus je letak titik sahaja. Sifar belakang tak perlu ambil. 2.84. Okey? Boleh? Jawapan dia dah 2.84 km. Dia nak dua jawapan. Satu lagi nak dalam km dan m. Kita tengok berapa km. 2. Okey. Kotak m. Okey, kalau dia nak kotak m sahaja, perlu ambil tak sifar belakang? Okey, perlulah. Sebabnya dalam kotak ni tak ada perpuluhan. Perpuluhan ni yang km punya tadi. Jadi kat sini kita ada nombor 840. Okey, soalan ni simple tapi ramai juga yang salah. Jadi kena hati-hati tengok. Okey, seterusnya 6 km. Okey, yang ni yang ramai yang salah ni. 6 km, 6 m. Ingat mesti isi nombor dari belakang. Okey, kotak m nombor 6, satu digit sahaja. Di sini 6. Okey. Macam mana dengan nombor yang kosong kat tengah-tengah ni? Tengok sini. Ruangan kosong isi dengan sifar. Okay, isi sifar. Okey, jadi jawapan dia adalah M adalah perlu ambil titik ni ke? Kalau dia nak M, okey, tak perlu sebab titik ni adalah km yang punya. Jadi jawapan dia adalah 6006 meter. Okey, boleh? Okey, seterusnya 2 km 15 m. Berapa meter? Berapa m? Okey. Tulis kat sini 2 bahagian meter. Tengok kat sini dari belakang 5 1. Okey, ada kosong kat sini, isikan dengan sifar. Jadi jawapan dia adalah 2015. Okey, boleh? Okey, bagus. Okey, contoh kalau awak dah mahir tak nak guna ni. Okey, contoh cikgu ambil contoh untuk soalan yang ada perpuluhan. Okey, contohnya soalan 1.17 km. Okey. 1.17 km. Okey. Awak dah mahir dah. Tak nak guna jadual ni sebab malas nak lukis. Sebab dah mahir. Orang yang belum mahir mesti guna jadual dulu. Okey, supaya awak tak buat kesilapan. Okey, jadi awak tahu km kepada m kena darab 1000 kan? Okey, jadi 1 2 3. Jawapan dia 1000. Okey. Sama je jawapan dia. Okey, sama sahaja. Okey. Contoh lagi kalau soalan yang ni, yang ada ramai salah soalan ni. 6 km 6 m. Berapa m? Okey, ramai yang salah biasanya ni. Okey, contoh kalau awak dah mahir, awak tahu 6 km adalah 6000 m kan? Okey, 6000 tambah 6. Dapat jawapan dia. Okey? Boleh. Mana-mana cara pun boleh. Asalkan awak jawab dengan betul je. Okey. Lagi. Satu lagi. 2 km 15 m. Okey. Awak pun tahu sini adalah 2000 meter tambah 15.
Okey, dapat jawapan. Sama sahaja. Okey. Lepas tu kita tengok balik. Okey, kita tengok kat sini. Yang ni antara unit yang melibatkan km dan m sahaja. Okey, cuba tengok kalau soalan yang melibatkan unit m dan cm. Okey, untuk unit ni ramai yang terlepas pandang. Okey, sebab biasa orang tengok untuk km dengan m sahaja. Tengok kat sini 1 meter bersamaan 100 cm. Okey, nak tukar m kepada cm kena darab 100. Manakala cm pada m bahagi 100. Bergerak 2 kali. Okey, contoh kita tak nak guna jadual panjang. Kita nak buat biasa sebab kita dah mahir dah. Okey. Jadi m kepada cm. Okey. Darab 100. 100 ada 2 sifar. Okey, 100 ada 2 sifar. Jadi daripada titik 1 2. Okey. Jadi 20 cm. Okey, dapat jawapan dia. Okey, lagi 1.16 m tukar kepada cm. Bergerak 2 kali. 1 2. Okey. 1 1 6. 116 cm. Okey, boleh? Seterusnya 1.4 m. Okey, jadi bergerak 2 ni. 1 2. Tak sifar dalam kotak tu. Dalam mangkuk yang kosong ni letak sifar. Jawapan dia adalah 140 cm. Okey, boleh? Betul kan? Betul semua ni. Okey, seterusnya nombor 4. 50 cm. Berapa m? Okey, tengok kat sini. Ni awak dah mahir dah. Tak perlu guna jadual lagi lah. Okey. 1 m 100 cm. Okey, kalau nak terbalik kena bahagi 100. Bila bahagi 100 kena bergerak ke arah kiri sebanyak 2 kali. Okey, jadi kita bergerak je 2 kali. 1 2. Okey, kalau kat depan dia tak ada nombor, letak sifar. Sifar perpuluhan 5. Yang belakang tak perlu ambil sebab ni adalah nombor perpuluhan. Tak perlu tulis sifar kat belakang ni. Okey, jawapan dia adalah sifar plus 5m. Seterusnya 860 1 2. 8.6m. Okey. Yang ni pula 1 2. 20.85m. Okey, dan yang terakhir. Yang ni melibatkan 2. Ada unit m dan cm. Tapi nak tukar kepada cm sahaja. Okey, caranya senang je. 1 meter berapa sentimeter? 100. Betul. 6 cm? 6 cm lah. Bila dah sama ni, sama unit, tak payah tukar lagi yang ni. Tukar yang ni je jadi 100. Tambah dengan 6. Jawapan dia adalah 106 cm. Okey, boleh? Jadi macam itulah. Untuk peringkat awal pertukaran unit, kalau awak belum mahir, gunakan jadual panjang ni dulu. Okey? Boleh guna jadual panjang dulu. Okay. Kalau dah semakin mahir, tak perlu guna jadual ni lagi. Okey, sebab nanti membuang masa lah sebab awak dah mahir. Terus gunakan cara gerakkan titik sahaja. Yang ni. Kena ingat yang ni je lah. Okey, boleh? Okey. Sekian, terima kasih.